Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Umaira. Pada kali ini kita akan membincangkan bab 3 bagi matematik KSSM tingkatan 4, iaitu tajuk kita penakkulan logik. Di dalam bab ini kita akan mempelajari subtopik 3.2 iaitu hujah. Jadi standard pembelajaran kita pada hari ini ialah untuk menentukan dan menjustifikasikan kesahan suatu hujah deduktif dan seterusnya menentukan sama ada hujah yang sah itu munasabah. Bagaimanakah anda menentukan dan menjustifikasikan kesahan suatu hujah deduktif dan seterusnya menentukan sama ada hujah yang sah itu munasabah? Jadi kita ada dua perkara yang kita ingin lihat di sini. Yang pertama, kesahan suatu hujah. Yang kedua, munasabah sesuatu hujah itu. Jadi untuk pengetahuan semua, hujah deduktif yang sah boleh dikategorikan kepada 3 bentuk yang berikut. Jadi kita ada 3 bentuk hujah, iaitu hujah bentuk 1, hujah bentuk 2 dan hujah bentuk 3. Okey, seperti yang kita sedia maklum, dalam video sebelum ini saya pernah nyatakan hujah yang ringkas mengandungi 2 premis dan 1 kesimpulan. Jadi di sini apa yang membezakan hujah bentuk 1, bentuk 2 dan bentuk 3? Jadi kita lihat pola setiap satu di premis 1, premis 2 dan kesimpulannya. Jadi untuk hujah bentuk 1, premis 1 adalah pernyataan semua A ialah B. Untuk premis 2, C ialah A dan kesimpulannya C ialah B. Jadi ini adalah pola ayat untuk hujah bentuk 1. Jadi kita lihat pula hujah bentuk 2. Premis satunya implikasi jika P maka Q. Premis 2-nya P adalah benar. Jadi kesimpulannya Q adalah benar kerana di premis 1 telah menyatakan jika P maka Q. Jika P adalah benar, sudah pasti Q juga adalah suatu yang benar. Jadi ini adalah pola ayat, pola pernyataan untuk hujah bentuk 2 di premis 1, premis 2 dan kesimpulan. Okay, kalau kita lihat pula hujah bentuk 3, kita akan dapati premis 1-nya sama dengan hujah bentuk 2, iaitu jika P maka Q. Jadi yang membezakannya adalah di premis 2 dan kesimpulan. Kerana hujah bentuk 3 ada penafian di situ. Jadi kalau kita lihat, dia punya premis 2 adalah bukan Q adalah benar. Bermakna kita nafikan Q. Penafian Q itu adalah benar. Dan untuk kesimpulannya, bukan P adalah benar. Jadi kesimpulannya, sekiranya kita ada sesuatu hujah, hujah yang sah mestilah memenuhi salah satu kriteria ini. Jadi kita telah bincangkan untuk kesahan hujah, iaitu mestilah memenuhi salah satu bentuk hujah di antara 3 bentuk ini. Jadi bagaimana pula dengan munasabah sesuatu hujah? Jadi sesuatu hujah itu dikatakan munasabah sekiranya semua premis dan kesimpulannya adalah benar. Bermakna nilai kebenaran untuk premis 1 mesti benar, nilai kebenaran untuk ayat atau pernyataan di premis 2 juga mesti benar dan kesimpulannya juga mesti benar. Barulah kita boleh nyatakan sesuatu hujah itu adalah hujah yang munasabah. Kita akan lebih faham kesahan hujah dan munasabah suatu hujah dengan melihat contoh soalan selepas ini. Jom kita kaji 2 situasi ini. Apakah kesahan hujah? Adakah hujah berikut adalah munasabah? Jadi kita lihat situasi yang pertama, premis 1-nya semua pelakon pandai menari. Premis 2, Jasmine pandai menari. Dan kesimpulannya, Jasmine ialah pelakon. Jadi kita lihat pula situasi yang kedua, iaitu hujah yang kedua. Premis 1-nya semua pelakon pandai menari. Premis 2, Jasmine ialah pelakon. Kesimpulannya, Jasmine pandai menari. Jadi ini adalah 2 hujah yang berbeza yang kita akan kaji kesahan dan munasabah sesuatu hujah itu. Jadi kita tengok yang pertama. Jadi kalau kita berbalik kepada syarat kesahan
hujah tadi mestilah memenuhi bentuk hujah. Jadi kalau kita lihat di sini, bentuk hujah 1, hujah ini adalah mirip kepada hujah bentuk 1. Jadi kita lihat adakah memenuhi kriteria pola ayat di hujah bentuk 1. Jadi kita lihat semua, kita gariskan perkataan semua. Jadi pelakon ini adalah A. Sebab apa kita ada semua A ialah B. Pandai menari pula adalah B. Jadi kita lihat di sini, untuk yang ke premis 2, C ialah A. Jadi kita lihat C kita ialah Jasmine. Jadi Jasmine ialah C. Okey. C ialah A. A ialah pandai menari. Jadi kita lihat ini adalah B. Jadi sepatutnya C ialah A, tetapi di sini C ialah B. Jadi ini menunjukkan situasi hujah 1 ini adalah suatu hujah yang tidak sah kerana tidak memenuhi mana-mana bentuk hujah. Okey. Jadi kita lihat pula kesahan untuk hujah bagi situasi yang kedua. Okey, semua selepas perkataan semua adalah ayat untuk A, iaitu pelakon adalah ayat A. Pandai menari ialah ayat B. Jadi kita lihat bentuk ni, semua A ialah B. Jadi sekarang Jasmine adalah C. Jasmine adalah C. Jadi C ialah pelakon. Jadi C ialah A di sini. Jadi masih lagi memenuhi premis 2. Dan kita lihat kesimpulan, Jasmine adalah C, betul. C ialah pandai menari adalah B. Jadi di sini C ialah B. Jadi memenuhi hujah bentuk 1. Jadi menunjukkan kesahan hujah bagi hujah situasi 2 adalah hujah yang sah. Manakala dari segi kesahan untuk yang situasi hujah 1 adalah tidak sah kerana tidak mematuhi mana-mana bentuk hujah. Jadi kita lihat pula bagaimana dengan munasabahnya. Adakah munasabah atau tidak munasabah. Jadi kita kaji, kita tahu sebelum ini saya nyatakan sesuatu hujah yang munasabah, semua premis dan kesimpulannya mestilah benar. Jadi kita lihat di sini, untuk premis 1, situasi hujah 1, semua pelakon pandai menari. Jadi kalau kita perhatikan di sini, tidak semua pelakon mesti pandai menari. Jadi di sini kita lihat hujah premis 1-nya adalah palsu. Jadi walaupun kita jumpa satu yang palsu, ini sudah menunjukkan hujah itu adalah hujah tidak munasabah kerana premis 1-nya adalah palsu. Okey, jadi bagaimana pula kita lihat pula untuk hujah situasi yang kedua tadi? Jadi semua pelakon pandai menari. Jasmine ialah pelakon. Jasmine pandai menari. Jadi semua pelakon pandai menari juga adalah suatu yang palsu. Kenapa? Tidak semestinya semua pelakon akan pandai menari. Jadi walaupun satu kita telah lihat, walaupun premis 1 ini palsu, premis 2 dan kesimpulannya boleh jadi benar. Jadi di sini menunjukkan syarat munasabah suatu hujah itu tidak dipatuhi. Jadi hujah ini juga adalah hujah yang tidak munasabah. Jadi di sini kita dapat satu kesimpulan, walaupun suatu hujah itu hujah yang sah, hujah itu juga boleh menjadi suatu hujah yang tidak munasabah, menunjukkan kesahan satu hujah tidak akan menjamin munasabah sesuatu hujah itu, ataupun munasabah sesuatu hujah tidak bergantung dengan kesahan sesuatu hujah tersebut. Jadi saya harap murid-murid faham bagaimana menentukan kesahan dan bagaimana pula menentukan munasabah sesuatu hujah. Adakah semua hujah yang sah pasti munasabah? Munasabah hujah tidak bergantung dengan kesahan hujah. Jadi kita telah bincangkan sebentar tadi yang jelas membuktikan munasabah hujah tidak bergantung dengan kesahan hujah tersebut. Sekarang kita akan lihat contoh 17 di dalam buku teks matematik tingkatan 4. Adakah hujah di bawah sah dan munasabah? Sekiranya tidak, berikan justifikasi anda.
Jadi premis 1, semua gandaan 16 ialah nombor genap. Premis 2, 64 ialah gandaan 16. Kesimpulan 64 ialah gandaan nombor genap. Jadi kita telah bincangkan sebentar tadi, kesahan suatu hujah mestilah memenuhi salah satu bentuk hujah. Manakala munasabahnya, semua hujah itu, semua premisnya mesti benar dan kesimpulannya juga mesti benar. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ianya mirip atau menyerupai hujah bentuk 1. Jadi kita akan kaji adakahnya menepati pola pernyataan hujah bentuk 1 untuk kita tentukan syarat sahnya. Jadi kita lihat, kita gariskan semua. Okey, selepas perkataan semua sebelum ialah, itu adalah A. Okey, selepas perkataan ialah, itu adalah B. Jadi A ialah gandaan 16, B adalah nombor genap. Jadi kita lihat pula 64 ialah gandaan 16. Jadi 64 adalah C. Gandaan 16 tadi adalah A. Jadi masih lagi memenuhi bentuk 1. Dan kesimpulannya 64 ialah nombor genap. Nombor genap ialah B. C ialah B. Jadi ianya memenuhi pola bentuk 1. Jadi menunjukkan ianya adalah suatu hujah yang sah kerana memenuhi syarat hujah, iaitu salah satu bentuk. Jadi di sini adalah hujah bentuk 1. Jadi sekarang kita akan tentukan pula munasabah atau tidak munasabah. Jadi munasabah atau tidak bergantung kepada nilai kebenaran di setiap premis dan kesimpulan. Jadi kita bincangkan yang pertama, semua gandaan 16 ialah nombor genap. Jadi 16 adalah suatu nombor genap. Ini bermakna semua gandaan nombor genap mesti adalah gandaan 16 mestilah suatu gandaan nombor genap. Jadi premis 1 di sini adalah benar. Jadi kita bincangkan pula untuk premis 2. 64 ialah gandaan 16. Jadi sekiranya 64 gandaan 16, 64 kita boleh bahagi tepat dengan 16. Jadi kita boleh uji menggunakan kalkulator. 64 apabila kita bahagi 16, di sini kita akan dapat suatu nombor yang tepat, iaitu 4. Jadi membuktikan di sini premis 2 juga adalah suatu yang benar. Dan kesimpulannya 64 ialah nombor genap. 64 adalah suatu nombor yang kita boleh bahagi dengan 2. Jadi ianya membuktikan 64 adalah pernyataan suatu nombor genap dan pernyataan itu adalah benar. Jadi kita dapati di sini semua premis dan kesimpulannya adalah benar. Ini menunjukkan contoh A adalah suatu hujah yang munasabah kerana semua premis dan kesimpulannya benar. Jadi jawapannya adalah sah dan munasabah. Seterusnya kita tentukan pula untuk contoh B. Premis 1, semua bola keranjang berbentuk sfera. Premis 2, bumi berbentuk sfera dan kesimpulannya bumi ialah bola keranjang. Jadi kita lihat di sini, bila ada perkataan semua di sini ataupun bukan suatu implikasi, jadi ianya mirip hujah bentuk 1. Jadi sekarang kita nak sahkan adakah ianya betul hujah bentuk 1. Jadi kita gariskan semua. Jadi ayat sebelum perkataan semua itu adalah A. Jadi A kita adalah bola keranjang dan B kita adalah berbentuk sfera. Jadi C adalah bumi. Sekarang kita lihat C berbentuk sfera. Jadi bentuk sfera tadi adalah B. Jadi C ialah B di premis 2 adalah suatu yang tidak memenuhi hujah bentuk 1. Jadi ini membuktikan hujah di sini adalah tidak sah. Okey. Jadi sebelum ini kita telah bincangkan kesahan suatu hujah tidak bergantung dengan sama ada hujah itu munasabah atau tidak. Kerana menentukan munasabah atau tidak adalah nilai kebenaran di setiap premis dan kesimpulannya. Jadi kita lihat di sini, semua bola keranjang membentuk sfera. Jadi kita tahu ianya suatu yang benar. Okey, yang kedua, bumi berbentuk sfera juga suatu yang benar. Okey, dan kita lihat kesimpulan, bumi ialah bola keranjang. Jadi ini adalah suatu pernyataan palsu. Jadi hujah itu adalah tidak munasabah kerana kesimpulannya adalah
palsu, dan jawapannya adalah tidak sah kerana tidak mematuhi hujah bentuk deduktif yang sah dan tidak munasabah kerana kesimpulannya adalah palsu. Sekarang kita lihat pula contoh yang berbeza, iaitu contoh D. Premis satunya, jika A tidak sama dengan kosong, maka AX kuasa N tambah BX tambah C ialah ungkapan kuadratik. Jadi di sini adalah implikasi. Jadi kita akan justifikasikan hujah ini sama ada hujah bentuk 2 atau hujah bentuk 3. Jadi kita lihat di premis 2, okay, A tidak sama dengan sifar. Jadi ini adalah P. Jadi jika kita gariskan bagaimana menentukan P dan Q, kita gariskan jika, gariskan maka, pernyataan selepas jika sebelum maka adalah P dan pernyataan selepas maka adalah Q. Jadi kita dapat secara amnya jika P maka Q. Jadi kita sama ada bentuk 2 atau bentuk 3. Dan kita lihat di sini A tidak sama dengan kosong adalah P. Jadi ini adalah hujah bentuk 2 kerana dinyatakan hujah bentuk 2 premis 2-nya adalah P adalah benar. Okey. Jadi kita lihat pula kesimpulan, kalau mengikut polanya sepatutnya Q adalah benar. Jadi di sini AX kuasa N tambah BX tambah C ialah ungkapan kuadratik. Jadi membenarkan pernyataan Q. Jadi di sini ayat ini atau hujah ini memenuhi hujah bentuk 2. Jadi ini adalah suatu hujah deduktif yang sah. Seterusnya, bagaimana pula untuk kita tentukan munasabah atau tidak? Dengan melihat nilai kebenaran setiap premis dan kesimpulan. Jika A tidak sama dengan kosong, maka AX kuasa N tambah BX tambah C ialah ungkapan kuadratik. Ini adalah palsu. Kenapa palsu? Kerana ungkapan kuadratik N-nya mesti 2. Jadi kita tidak boleh beri secara umum di situ untuk nyatakan ianya adalah suatu ungkapan kuadratik. Jadi walaupun kita dapat satu yang palsu, telah membuktikannya ianya bukan suatu yang munasabah. Jadi jawapan akhir kita, hujah yang di atas ini atau contoh D adalah sah tetapi tidak munasabah kerana kesimpulan dan premis satunya adalah palsu. Sekian saja untuk video kali ini. Cikgu harap murid-murid dapat memahami bagaimana ingin menentukan kesahan suatu hujah dan menentukan munasabah atau tidak munasabah. Perlu diingatkan, kesahan tidak bergantung dengan munasabah atau tidak, dan munasabah atau tidak suatu hujah juga tidak bergantung dengan kesahan hujah tersebut. Sekian, terima kasih.